Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan. Yang saya hormati teman-teman wakil-wakil rakyat daripada DAP dan juga para pemimpin di segenap lapisan. Yang saya hormati juga para wartawan yang hadir pada tengah hari ini. Nama saya Syekh Omar Bagharib bin Ali. Saya merupakan ahli jawatankuasa tertinggi DAP Kebangsaan dan juga naib pengerusi DAP Negeri Johor. Pada tengah hari ini, saya ingin membuat sedikit kenyataan media berkaitan semalam saya telah melayari social media Facebook dan di sana saya telah mendapati ada satu video yang berkaitan dengan satu tuduhan yang telah dibuat ke atas parti DAP. Video tersebut dimulakan dengan tajuk 5 isu Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional mengikut telunjuk DAP. Dan video yang berdurasi 4 minit 21 saat itu telah menyiarkan seorang wanita yang bercakap di dalamnya berkaitan dengan 5 isu yang dikaitkan dengan DAP sebagai dalang dalam tindakan yang dilakukan oleh kerajaan perpaduan pada hari ini. Isu yang pertama ialah isu pencerobohan. Isu yang pertama ialah isu berkaitan kajian semula mata pelajaran pendidikan Islam. Yang kedua ialah pencerobohan tanah di Pahang khususnya. Yang ketiga ialah berkaitan dengan muslihat menangani masalah perumahan apabila KPKT membawa masuk HDB dari Singapura ke Malaysia. Yang keempat ialah berkaitan penjualan mercun yang telah dihalalkan pada baru-baru ini. Dan yang terakhir ialah isu harga daging babi yang dikatakan dalam video itu lebih diutamakan oleh kerajaan hari ini, dan kelima-lima perkara ini dikaitkan dalangnya sebagai DAP. Jadi apa yang telah saya lakukan ialah pada pagi tadi saya telah pergi ke IPD Keluang di Johor untuk membuat satu laporan polis terhadap video ini. Video ini telah dimuat naik pada 1 April menerusi Facebook Adun Jengka Pahang daripada Perikatan Nasional, iaitu YB Ustaz Haji Syahril Azman bin Abdul Halim Al-Hafiz, dan wanita yang ada dalam video tersebut saya percayai ialah pemilik akaun Facebook bernama Zainab Awatif binti Omar. Dan apa yang telah saya lakukan, kita lakukan report polis, dan juga saya melihat isu ini penting untuk saya lakukan report polis kerana ianya berunsur fitnah dan tuduhan palsu yang boleh menanam kebencian terhadap parti politik DAP, sebuah parti politik yang sah dalam pentas demokrasi di tanah air kita Malaysia ini. Dan juga saya telah menyatakan di dalam laporan tersebut, kita bimbang politik kebencian, fitnah dan juga tuduhan-tuduhan palsu seperti ini akan mencemarkan dan merosakkan politik di tanah air kita dan memangsakan DAP khususnya lagi beberapa ketika ini kita akan berhadapan dalam pilihan raya di 5 buah ataupun 6 buah negeri yang akan datang. Justru satu laporan polis telah saya lakukan, dan saya melihat bahawa perkara ini sangat penting kerana kalau kita lihat di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan Akta 574, iaitu kenyataan-kenyataan yang boleh mendatangkan khianat awam. Oleh itu saya telah melakukan satu report polis terhadap video yang telah dimuat naik ini. Mungkin tuan-tuan boleh tengok sendiri video itu masih ada sekiranya belum dipadamkan sehingga ke ketika ini. So itu saja daripada saya. Kalau ada yang nak tambah boleh saya persilakan. Terima kasih. Baik.
Selaku kami sebagai daripada parti DAP sendiri, kami berasa tindakan apa yang telah dilakukan oleh individu tersebut dan oleh parti tersebut adalah satu tindakan yang sangat tidak wajar dan satu tindakan yang amat dangkal sekali, kerana apa yang dikatakan video itu boleh menyebabkan mereka di luar sana mudah terpedaya dan telah menyebarkan fitnah yang telah berluar-luasa. Jadi saya harap kita semua ada hak untuk bercakap dan sebagainya. Namun begitu, ia perlulah memastikan fakta-fakta yang disampaikan itu adalah benar dan tepat. Jadi kami berharap pihak berkuasa memandang serius dan mengambil tindakan, kerana kita tidak mahu perkara ini akan menyebabkan fitnah akan terus berluasa dengan lebih luas dan masyarakat di luar sana akan memandang dengan perkara yang tidak baik terhadap terutamanya parti DAP ini di bawah, apa yang penting adalah di bawah kerajaan perpaduan, di bawah kerajaan Malaysia Madani ini. Jadi mungkin Saudari Sharina. Saya nak tambah sikit ya. Nampaknya ya pilihan raya negeri dah semakin, kita tahu ya, semakin hampir. Jadi seringkalilah kita nampak ya video-video konten di social media ni menggunakan momokkan untuk mempengaruhi pengundi-pengundi. Dan kita tahu ya semenjak kebelakang ni golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab ni menggunakan isu-isu kebencian, isu perkauman, isu agama untuk menyemarakkan lagi orang kata sifat kebencian. Jadi orang kata obsesi terhadap DAP ni sebenarnya sesuatu yang tak logik. Yang sepatutnya kita tengok dari segi kerajaan, yang sepatutnya tanggungjawab kerajaan tu sepatutnya tengoklah, cubalah selesai isu-isu rakyat. Jadi sekarang ni saya nak tanya baliklah, di Kelantan misalnya, isu air sampai sekarang ni tak selesai lagi. Ya. Jadi pada bulan yang mulia ni, bulan Ramadan, ya, orang kata basahilah lidah tu dengan zikir dan hentikanlah fitnah dan kebencian. Terima kasih. Terima kasih, saya Syarizan Johan, Ahli Parlimen Bangi. Saya nak katakan kat sini dan tekankan kat sini, isunya bukan sebab mereka mengkritik DAP. Kita sebagai parti politik, kita biasa dengan kritikan. Tetapi masalahnya adalah apabila apa yang diekspresikan itu adalah sebagai satu fitnah dan yang lebih penting lagi, ia boleh menyebabkan kebencian bukan setakat terhadap DAP tetapi kebencian antara kaum. Kenapa contohnya isu yang dibangkitkan tentang kononnya harga babi lebih dikawal dan sebagainya. Ini untuk menunjukkan kononnya kami di DAP ni semua adalah pejuang-pejuang harga daging babi kerana kami adalah parti yang majoritinya bukan Islam. Ini yang mereka cuba sampaikan sebenarnya. Jadi apabila mereka membuat tuduhan-tuduhan seperti ini, ianya adalah tuduhan untuk menyemai kebencian di antara kaum sebenarnya. Dan ini yang pada kami adalah satu perkara yang amat-amat membimbangkan. Kita dah tengok bagaimana setiap isu dibawa dalam satu lensa kaum dan agama. Setiap isu harus dicemarkan dengan perkara-perkara yang melibatkan perkauman dan juga kebencian dan prejudis. Kita nak bawa satu politik baru. Saya di sini bersama dengan dua lagi ahli parlimen Melayu daripada DAP, yang kita juga muda, kita nak bawa politik yang baru. Tetapi kalau sebelah sana sering kali memainkan politik-politik kebencian, politik-politik dusta, politik-politik longkang, bagaimana kita nak angkat politik Malaysia ni? Jadi saya harap bahawa kita ni nak bawa Malaysia ke satu tempat yang lebih baik. Kita janganlah terjerumus dengan politik seperti ini. Kalau dua-dua belah pihak kita angkat politik kita, maka Malaysia punya politik ni kita akan jadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih aman, damai, dan kita akan bergeseran tentang polisi dan bukannya bergeseran tentang isu-isu dangkal seperti ini. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan lagi? Ada apa, siapa nak tambah ke? Ya. Betul. Okey, kalau tak ada, saya pulang semula kepada Syekh. Baik, saya rasa itu sahaja
PC kita pada hari ini. Saya ucap terima kasih kepada semua media dan kita harapkan supaya politik Malaysia seperti yang dinyatakan oleh teman-teman saya daripada wakil-wakil rakyat tadi akan berkisarkan kepada dasar dan polisi, bukannya sentimen, emosi semata-mata. Kita lihat tengah hari tadi pun ramai ahli parlimen pagi tadi yang bermain emosi sahaja. Contohnya dalam isu pengeluaran KWSP secara bersasar. So sekarang ini kita ingin berbincang soal polisi, bagaimana menambah baik negara kita, menambah baik taraf hidup rakyat. So politik-politik yang berbau hasutan terhadap politik sempit, perkauman dan keagamaan ini mesti sama-sama kita bendung supaya Malaysia boleh maju dan terus ke hadapan. So terima kasih kepada pihak media dan kepada rakan-rakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan.